بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Tersambung perbincangan berkenaan dengan iman dan dua kalimah syahadah. Kita pelajari minggu lepas, seorang yang masuk Islam mesti mengucap dua kalimah syahadah, membuktikan keimanannya pada zahir. Adapun hatinya terserah pada Allah Ta'ala, itu urusan Allah. Para ulama menyatakan memadai juga untuk menyatakan Islam itu dengan kenyataan yang membawa maksud dua kalimah syahadah ini. Bukan mesti dua kalimah syahadah. Kalau kenyataan dia menunjukkan dia percaya pada Allah dan Nabi Muhammad SAW, tak mengucap dua kalimah syahadah, ada ulama mengatakan cukup membuktikan dia dah masuk Islam. Dua kalimah syahadah ini nak rasmi saja. Ini adalah berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ورفع إلى كل رجل منا أسيرة فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيرة حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. Rawahul Bukhari. Maksudnya Rasulullah SAW telah menghantar pasukan tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu kepada Bani Juzaimah. Khalid Walid adalah seorang panglima yang handal yang Nabi sebut Sayfullahi wa Sayfu Rasulih, pedang Allah dan pedang Rasulnya, kerana bijaknya dalam medan peperangan. Khalid dihantar untuk memerangi Bani Juzaimah. Ini selepas Fathu Makkah. Lalu mereka diajak kepada Islam. Khalid terus mengajak Bani Juzaimah masuk Islam. Mereka tidak berkata dengan baik, kami masuk Islam. Tetapi mereka berkata, kami meninggalkan agama yang dahulu. Mereka tak sebut aslamna, 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 kami masuk Islam. Mereka sebut sabba'na, sabba'na, sabba'na. Kami tukar agama, tinggal agama dulu. Mungkin bahasa daerah dia begitu. Dia kata begitu. Lalu Khalid membunuh dan menawan di kalangan mereka dan diserahkan tawanan itu kepada setiap orang. Lalu saya berkata, Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini berkata, Umar ini seorang ulama sahabat
anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang yang alim yang warak, dia terlibat dalam perang ini. Kata Abdullah, demi Allah saya tidak membunuh tawanan yang ada pada saya. Saya tak mau ikut arahan. Begitu juga kawan-kawan saya, anggota pasukan, dia tak buat begitu. Saya tidak membunuh tawanan masing-masing. Supaya tidak membunuh tawanan masing-masing. Sehingga kami tiba bertemu dengan Rasulullah SAW, beritahu, tiba-tiba Rasulullah SAW menadah tangan dan bersabda, wahai Tuhanku, aku berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Diulangi 2 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunjukkan bahawa Khalid telah melakukan satu kesalahan. Kerana membunuh orang yang tak kata aslamna, kata tukar agama. Cukup. Kata begitu. Tapi Khalid pergi bunuh. Sambungan hadis ini sehingga berlaku perbalahan antara Abdurrahman bin Auf dan Khalid bin Walid. Abdurrahman bin Auf terus menyanggup Khalid bin Walid. Ini semua adalah kerana bawakan berbalah di zaman jahiliyah dahulu. Balah zaman jahiliyah Bani Judaimah, belum Islam. Ada balah dulu. Nak bawa-bawa zaman Islam, kata Abdurrahman bin Auf, mana boleh. Ini salah. Dan terus menengkeng Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid menengkeng Abdurrahman bin Auf. Balah 2 orang sahabat ni. Lalu Nabi kata, la tasubbu ashabi. Jangan kamu maki sahabat aku, Abdurrahman bin Auf yang masuk Islam dulu. Sesungguhnya secupuk yang dibelanjakan, disumbang oleh sahabatku lebih besar pahalanya daripada orang kemudian yang menyumbang emas sebesar bukit Uhud. Nabi kata. Ini kelebihan orang masuk Islam dahulu. Jadi Khalid ni masuk Islam kemudian. Nabi kata jangan maki. Rabi'ah ni sahabat aku yang masuk Islam awal. Secupuk yang dia belanja, pahala dia tak sama dengan seorang yang kemudian masuk Islam belanja sebesar emas sebesar bukit Uhud. Ini fadilat sahabat. Tidak boleh memaki sahabat-sahabat yang dahulu. Apalagi orang yang tak sahabat. Nak maki orang sahabat itu lagi tak boleh lah. Kan sahabat ni ada kelebihan-kelebihan dia di sisi Allah Ta'ala. Jadi menunjukkan hadis ini bahawa kata-kata yang menunjukkan dia masuk Islam. Walaupun tak mengucap dulu kalimah syahadah. Cukup untuk jadi orang Islam. Berlafaz dengan 2 kalimah syahadah ataupun maksudnya mestilah dengan tasdiq, dengan percaya yang sempurna dan i'tiqad yang jazim, i'tiqad yang putus, yang tidak ada ragu, tidak ada syak sedikit pun. Mesti begitu. Mengucap 2 kalimah syahadah dengan hati yang yakin kepada Islam, tak ada ragu. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Surah Muhammad ayat 19. Maksudnya, ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan beristighfarlah terhadap dosamu dan orang yang beriman lelaki dan perempuan, dan Allah mengetahui di mana kamu berbalik-balik bergerak dan di mana kamu menetap. Ayat ini menunjukkan dari Allah itu mestilah dengan yakin. Firman Allah Subhanahu wa taala, idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Surah Al-Munafiqun ayat 1. Maksudnya, apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu wahai Muhammad SAW, mereka akan berkata, kami mengakui bahawasanya kamu Rasulullah SAW, padahal Allah mengetahui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahawa orang-orang munafik itu orang-orang yang bohong. Ayat ini menunjukkan bahawa mereka yang mengaku Nabi Rasulullah dengan lidah saja, hati dia tak percaya, bohong, pura-pura orang munafik, iman dia tak sah di sisi Allah Ta'ala. Mestilah dengan kepercayaan yang ikhlas, yang yakin, tak ada ragu. Orang munafik mengucap, dia mengucap pun tak jadi Islam di sisi Allah Ta'ala, di sisi kita saja. Sesiapa yang ada padanya keyakinan
dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keyakinan itu juga diterima akan syahadahnya. Barang siapa yang menunjukkan dia kata dia percaya pada Allah sahaja Tuhan, dia percaya Muhammad Rasulullah, dia sebut begitu, dia tak mengucap, maka dari segi zahirnya dia sudah menjadi seorang Islam. Ini kita kena sedar. Saya masih ingat apabila seorang perempuan Yahudi daripada Amerika yang terkenal, yang banyak menulis buku, menulis buku-buku mengenai Islam. Dia tulis surat pada almarhum Abu Ala Al-Maududi. Nama dia Maryam Jamilah, orang Yahudi Amerika. Tulis surat pada Maududi, menyatakan bahawa dia nak masuk Islam. Dia dah percaya pada Islam. Dia percaya pada Allah, percaya pada Islam, nak tinggal agama Yahudi. Dan Maududi jawab surat dia, awak dah Islam dah. Dah Islam dah. Bila awak dah sebut keyakinan kepada Islam, awak dah masuk Islam. Walaupun tak mengucap dua kalimah syahadah. Beliau menyatakan dia percaya pada Islam. Disebut dalam hadis yang lain. Hadis lain menceritakan, bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idkhala rajulun ala jamalin fa anakhahu fil masjid thumma aqalahu thumma qala ayyukum Muhammad, qulna hadha ar-rajul al-abyad al-muttaki, فقال ابن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبت فقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك قال سل عما بدأ لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله تعالى الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله تعالى الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا الضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رواه البخاري ومسلم. Cerita ini menarik, cerita yang sangat menarik. Maksudnya sedang kami duduk, sahabat cerita sedang kami duduk bersama-sama Nabi SAW di dalam masjid. Tiba-tiba masuk seorang menunggang unta dengan memasukkan untanya ke dalam masjid dan kemudian menambahkan talinya. Terus masuk dalam masjid dengan unta-unta. Kasar orang Badui ni. Dia naik unta, terus langsung lalu masuk unta-unta dalam masjid. Kerana masjid itu tak ada tangga. Tak ada tangga, tak ada apa, pintu je. Terus masuk unta-unta dalam masjid. Masuk unta-unta dalam masjid, saudara cegak masuk dengan unta-unta dalam masjid. Dan kemudian menambahkan talinya, tambah tali di tiang-tiang masjid. Tambah tali unta. Kasar dia mari. Kemudian dia bertanya, mana dia Muhammad? Mana dia Muhammad? Panggil Muhammad dia. Mana dia Muhammad? Lalu kami menjawab, itu dia yang putih sedang bersandar. Itu dia yang duduk sandar di dinding itu. Lalu dia bertanya, awakkah anak Abdul Muttalib, keturunan Abdul Muttalib? Awak ke anak beranak Abdul Muttalib? Menunjukkan bahawa kabilah Badui ini ada hubungan baik dengan Abdul Muttalib, dengan Tauqi Nabi, Datuk Nabi. Lalu Nabi SAW bersabda, yalah, ya, kata Nabi, ya. Lalu dia berkata, aku ingin bertanyakan kamu, dan janganlah terasa marah terhadapku sekiranya berkasar di dalam pertanyaan. Aku nak tanyamu, dan jangan marah kalau aku kasar. Dia masuk tu, kasar dah. Masuk dengan betul-betul. Ada orang Badui. Minta maaf kalau aku berkasar. Lalu Allah Ta'ala bersabda, tanyalah apa yang terasa padamu untuk ditanya. Tanya. Dia berkata, tanya. Ini kebijaksanaan Nabi. Tak marah dia masuk dengan utul-utul dalam masjid. Taklah pergi tambah utul luar tu. Pergi tambah utul luar tu. Jangan kasar gitu. Tak kata apa. Lock gitu. Tanya. Tanya. Lock dia. Lalu dia berkata, aku bertanya padamu demi Tuhanmu,
dan Tuhan orang yang terdahulu daripadamu. Adakah Allah mengutus kamu menjadi rasul kepada semua manusia? Itu soalannya. Demi Allah, Tuhanmu, Tuhan manusia, adakah betul Allah utuh lantik menjadi rasul? Rasulullah SAW bersabda, ya, kata Nabi. Jawab ya aja, sepatut. Dia bertanya lagi, aku bertanyamu, demi Allah, adakah Allah menyuruhmu sembahyang 5 waktu sehari semalam? Betul ke? Aku dengar cerita Allah Ta'ala suruhmu sembahyang 5 waktu sehari semalam. Sabda Rasulullah SAW, ya, kata Nabi. Dia bertanya lagi, aku bertanya demi Allah, adakah Allah menyuruhmu berpuasa sebulan dalam setahun? Betul ke aku dapat khabar musuh orang puasa sebulan dalam setahun? Sabda Rasulullah SAW, ya, kata Nabi. Seterusnya dia bertanya, aku bertanya demi Allah, adakah Allah memerintahmu mengambil sedekah zakat kepada orang-orang kaya supaya engkau bahagikan kepada orang-orang fakir? Aku dengar mu ambil harta daripada orang kaya bagi kepada orang miskin. Rasulullah SAW menjawab, ya, kata Nabi. Kemudian orang itu berkata, aku beriman dengan apa yang kamu bawa dan saya adalah utusan kaum saya. Nama saya Dimam bin Sa'labah dari kabilah Sa'ad bin Bakar. Tu perkenal diri. Nama saya Dimam bin Sa'labah dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Sa'ad ini ialah kabilah Halimatus Sa'adiyah yang menyusul Nabi. Ini ada kasarnya. Kabilah yang menyusul Nabi. Halimatus Sa'adiyah daripada kabilah ini. Daripada kabilah bin Sa'labah. Kabilah ini baik Abdul Muttalib. Dia teguh ijtihad. Dia masuk Islam. Tak mengucap dua kalimah syahadah. Aku percaya dengan apa yang kamu bawa itu. Dia tambah ceritanya. Lepas tu dia keluar balik terus. Nabi tak suruh dia mengucap. Menandakan bahawa dengan dia datang begitu, dia sudah jadi orang Islam. Ditambah ceritanya, dia pulang ke kampungnya. Dia pulang ke kampung dia dan mengumpulkan penduduknya dan berucap. Dia panggil orang kampung kumpul, dia bersarah. Celaka berhala Allat dan Al-Uzza. Terus maki ke berhala. Celaka berhala Allat Al-Uzza. Orang ramai berkata, wahai Dimam, berhenti, nanti engkau ditimpa bencana penyakit baras, penyakit bala, juzam, kusta dan gila. Jangan kata ketok kau tu nanti mu gila. Nanti mu gila. Jadi penyakit kusta jadi apa? Jangan maki. Dimam menjawab, celaka kamu. Berhala itu tidak ada manfaat dan mudarat. Allah telah mengutuskan Rasulnya supaya beriman kepada Allah saja dan Rasulnya. Aku baru saja bertemunya dan beriman kepadanya. Akhirnya semua penduduk kampung masuk Islam. Ini hebat. Dia. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Dimam adalah orang yang terbaik menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia anggap orang terbaik menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kehebatan dia. Walaupun datang dengan sifat yang kasar, tapi balik dengan Islam. Ini hebatnya. Mengucap dua kalimah syahadah adalah menjadi syarat untuk dilakukan hukum dunia. Berhubung dengan seseorang Muslim seperti perkahwinan, berimamkan sembahyang, disembahyangkan apabila mati, dan juga ditanam di perkuburan Islam, selama seseorang itu tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman. Bila orang itu mengucap dua kalimah syahadah, menandakan dia beriman, kita uruh dia sebagai orang Islam. Berkahwin cara Islam, boleh jadi imam sembahyang. Kalau mati, kita sembahyang jenazah dia. Tanam di kubur orang Islam. Mandi kapan tanam kubur orang Islam. Kecuali dia murtad. Kalau dia sudah murtad, keluar daripada Islam, maka tak boleh dilakukan urusan sebagai seorang Islam. Adapun orang yang tidak mampu berikrar dengan dua kalimah syahadat kerana keuzuran, seperti bisu ataupun mati setelah beriman tetapi belum sempat mengucap dua kalimah syahadah, maka dia seorang yang beriman. Seseorang yang tak mampu mengucap kerana dia bisu ataupun dia dah percaya pada Islam, tiba-tiba mati dah mengucap.
Orang ini dikira seorang beriman. Adapun orang yang mampu dan mempunyai masa untuk berikrar 2 kalimah syahadah tetapi enggan mengucapnya, kalau sekiranya keenganan ini kerana engkarnya, maka dia kafir. Kita suruh dia mengucap, tak mengucap, engkar, lawan, tak percaya ke Islam, kafirlah dia. Kerana soal hatinya bukan menjadi urusan kita. Kalau hati dia percaya, kita tak tahu, itu urusan Allah Ta'ala. Tetapi kalau hatinya membenarkan Islam dan hukum-hukumnya, maka menurut qaul rajih, qaul yang kuat, dia beriman di sisi Allah dan tidak boleh dilakukan muamalah ke atasnya sebagai seorang Muslim kerana tidak diketahui imannya. Di sisi Allah dia Islam. Tanahlah dikubur orang kafir, kita tak tahu. Itu urusan Allah Ta'ala. Sesungguhnya apa yang disebut di atas ialah kepada orang-orang yang mahu menganut Islam. Adapun mereka yang dilahirkan daripada orang-orang mukmin, maka dia agak mukmin selagi dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman. Kena mengucap ni ialah orang yang asal dia kafir nak masuk Islam. Adapun orang yang dilahirkan ibu bapa dia Islam, otomatik jadi Islam, tak payah mengucap. Ibu bapa dia Islam ataupun bapa dia Islam, ibu dia Islam, menangkan Islam itu. Kaedahnya begitu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Kita sambung perbincangan berkenaan dengan 2 kalimah syahadah. Beberapa masalah berhubung dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Menurut risalah Al-Imla, terdapat 4 jenis manusia yang mempunyai masalah ketika mengucap 2 kalimah syahadah. Yang pertama, orang yang berucap dengan kalimah tauhid, yakni 2 kalimah syahadah, dan menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tidak berikhar, tidak beriktikad, tidak percaya dengan apa yang diucapkan. Mulut saja berucap, hati tak percaya. Tanpa pengetahuan jahil dan tidak tergambar di fikirannya dari segi sah atau tidak ucapannya itu, benar atau dosa, betul atau salah, kerana dia tidak mengambil berat untuk mengkajinya, tidak mahu membebankan diri dengan tanggungjawab. Kalau dia mengetahuinya, orang yang ambil jalan mudah saja, maka mengucap begitu saja. Percaya tak percaya tak tahu. Kalau tidak beriltizam dengan 2 kalimah syahadah itu, rehatlah badan. Tak payah sembahyang, tak payah apa, rehat, lepas rehat. Lalu bergelomanglah hidupnya dengan kelalatan tanpa batas lagi. Ikut hawa nafsu saja, mengucap-mengucap. Lalu dia tanya, apakah maksudmu? Dia akan berkata, saya seperti orang lain juga. Saya macam orang lain lah, saya mengucap dak. Inilah barangkali yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana munafiqan faqala sami'tu an-nasa yaquluna faqultu mithlah la adri fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu dhalik wa fi riwayatin li Abi Dawud fayunadi munadin minas sama' an qad كذب عبدي
fa'afrishuhu fin nar waftahu lahu baban minan nar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Maksudnya, dan jika si mati itu seorang munafik, seorang yang berpura-pura Islamnya, pura-pura mengucap dua kalimah syahadah, ia menjawab soalan malaikat di dalam kuburnya dengan berkata, aku mendengar orang ramai berkata begitu, maka aku pun berkatalah seperti mereka. Bila malaikat tanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Man rabbuk, man bukan ma. Ada orang kata ma tu salah. Ma tu barang, kayu, batu. Man rabbuk wa man nabiyyuk. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Maka aku pun, orang ramai berkata begitu, maka aku pun berkatalah seperti mereka. Aku tidak tahu sama ada benar atau tidak. Aku tak tahu betul ke salah. Lalu kedua-dua malaikat itu berkata, memang kami tahu engkau berkata demikian. Menurut riwayat Abu Daud, lalu diseru oleh penyeru dari langit, sesungguhnya orang itu berdusta, maka bentangkanlah kepadanya satu hamparan dari neraka, dan pakaikan dia pakaian dari neraka, serta bukakan untuknya pintu neraka. Maka orang ni jawab dia ke neraka. Ini orang yang berucap dua kalimah syahadah dalam keadaan munafik, hati tidak percaya. Dua, orang yang berucap dengan dua kalimah syahadah tetapi disertai dengan perkara-perkara yang tidak menghasilkan iman, atau perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadahnya. Dengan ucapannya tidak memberi makna iman dan tauhid, seperti golongan As-Sabaiyah yang bertuhankan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada puak yang mengucap dua kalimah syahadah tapi percaya Sayyidina Ali Tuhan. Puak-puak Sabaiyah, Sayyidina Ali Tuhan, satu puak. Bahkan terdapat di kalangan orang-orang yang murtad selepas wafatnya Rasulullah SAW mereka mengucap dua kalimah syahadah. Dia sampai itu mempercayai juga kepada Musailamatul Kadzdzab dan Tulaihah sebagai Nabi. Percaya Muhammad Rasulullah, dan Musailamatul Kadzdzab Rasulullah juga. Tulaihah Al-Ansi hak mengaku jadi Nabi, Nabi juga. Muhammad pun percaya, Nabi lain hak bohong pun dia percaya. Sesungguhnya mereka itu diperangi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat memerangi mereka. Perang mereka. Walaupun mengucap dua kalimah syahadah. Termasuklah satu kumpulan bila Khalid bin Walid nak pergi serang, kita akan baca dalam kisah zaman Sayyidina Abu Bakar. Nak pergi serang, Khalid bin Walid nak pergi serang, dengar bang subuh. Maya subuh, bang subuh. Bila dengar bang subuh, tak tergamuk nak serang. Lalu Khalid bin Walid tarik tentera berundur balik ke Madinah. Beritahu nak serang macam mana? Bang, maya subuh. Lalu Kak pergi jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bawa temu Abu Bakar. Mereka ni bang subuh. Cuma mereka kata zakat tak wajib. Zakat tak wajib zakat. Tak wajib zakat. Abu Bakar pegang nyagut Sayyidina Umar. Ajabarun fil jahiliyah, jabanun fil Islam. Mu ni masa jahiliyah samsing, masa Islam penakut, kata Abu Bakar. Tidakkah mereka menafikan rukun Islam, menafikan rukun yang diwajibkan oleh Allah? Serang dia. Aku akan serang mereka walaupun mereka tak keluar zakat yang harganya macam tali unta. Harga murah macam tali unta. Dia kata tak wajib, aku akan serang dia, Abu Bakar kata. Lalu dia serang. Ini mereka yang mengucap dua kalimah syahadah membatalkan dua kalimah syahadahnya.
Demikian juga dengan orang-orang menganut ideologi moden di zaman kita ini, dengan tegah pula menolak Islam atau menghinanya. Yang menganut fahaman komunis, sosialis, kapitalis, mengatakan komunis lebih baik pada Islam, sosialis baik pada Islam. Islam ni tak ada, mereka ni tak ada. Kita ikut komunis lah. Islam ni tak ada, tadbir negara tak ada, ikut kapitalis lah. Islam tak sesuai zaman ni. Islam tak layak zaman ni. Termasuklah ni. Termasuk. Mengucap dua kalimah syahadah. Semayang. Tetapi membatalkan dua kalimah syahadahnya dengan menolak hukum-hukum Islam. Yang ketiga, orang yang mengucap dua kalimah syahadah tetapi beriktikad lain daripada itu dengan cara berpura-pura. Apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman mengucap syahadah lah ia, tetapi apabila bersama orang-orang kafir berucap pula dengan kalimah kufur dan mempersendakan Islam dan penganutnya. Temu dengan orang Islam, tunjuk Islam. Temu orang kafir, ikut cara orang kafir, ikut amalan dia, setuju dengan dia. Mereka itulah orang-orang munafik yang dipermanenkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Surah Al-Baqarah ayat 14 hingga 15. Maksudnya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan mereka, orang kafir yang menentang Islam, mereka berkata pula, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok saja, buat olok saja. Allah akan membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing di dalam kesesatan. Allah ta'ajikan mereka ni suka dia begitulah. Seronok buat cerdik, bijak, pandai dia. Pandai tipu orang. Tuhan tahu mereka ni tipu. Yang keempat, golongan yang tidak mengerti makna tauhid dan tidak mengenali orang-orang yang ahli di dalam bidangnya dan tidak mendampingi mereka. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah tapi tak belajar, tak jumpa dengan orang alim, tak jumpa. Mungkin dilahirkan daripada ibu bapa yang beragama Islam. Dengar begitu. Nak belajar tak ada peluang. Hidup dalam masyarakat yang jahil. Tetapi apabila mereka datang menemui ahlinya dan beritahu tentang syahadah itu dan tuntutannya, mereka mengaku dan mengucap. Mereka redha dengan ucapan itu, tetapi masih jahil dan bebal tentang hakikat syahadah itu. Orang yang seperti ini kita mengharapkan Allah memberi rahmat pada mereka dan tidak harus bagi kita menghukumkan mereka dengan kafir dan neraka, kerana terdapat orang-orang yang diberi syafaat pada hari kiamat itu, orang-orang yang masih mempunyai syahadah walaupun bergelomang dengan dosa. Rasulullah SAW telah bersabda, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamati fayunsharu alaihi 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول يا رب فيقول أفلك عذر أو حسنة فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال فإنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء رواه أحمد الترمذي وابن ماجه. Maksudnya Nabi menceritakan, sesungguhnya Allah akan memberi keistimewaan kepada seseorang dari kalangan umatku dengan memanggilnya di hadapan khalayak yang ramai pada hari kiamat.
ada seorang daripada umat aku, jenis bukan seorang, dua orang lah, daripada umat aku, dipanggil, dibicara pada hari kiamat, serta membentangkan kepadanya 99 gulung suratan amalnya, amal jahat. Tiap-tiap satu gulung panjang sejauh mata memandang. Penuh dosa. Surah amalan dosa sayup mata memandang. Penuh dosa. Kemudian Tuhan bertanya kepada orang itu, adakah engkau hendak menafikan sesuatu dari apa yang ada di dalam suratan ini? Mu nak nafi ke hak ada dalam surat ini? Adakah penulisku yang aku tugaskan menjaga amalmu itu telah menzalimi kamu? Ke malaikat tulis dah betul. Tuhan tanya dia, takutmu dizalimi oleh malaikat? Malaikat aku tulis dah betul. Orang itu menjawab, tidak wahai Tuhanku, tidak wahai Tuhanku, betul lah ini. Saya jahat sungguh. Dia mengaku depan Tuhan, saya jahat sungguh. Tuhan bertanya lagi, kalau demikian maka adakah engkau mempunyai sebarang alasan atau kebaikan untuk engkau melepaskan diri? Adakah alasan nak lepas diri? Takut adalah membuat apa-apa. Ia menjawab, tidak ada juga wahai Tuhanku, tak ada. Tak ada apa-apa pada saya melakukan dosa ni. Tuhan bertanya lagi, kalau demikian maka adakah engkau mempunyai sebarang alasan atau kebaikan untuk engkau melepaskan diri? Takut adalah membuat apa-apa kebaikan untuk selamatkan dirimu. Ia menjawab, tidak ada juga wahai Tuhanku. Tak ada. Tuhan berfirman, ia ada. Sebenarnya engkau ada mempunyai satu kebaikan yang tersimpan pada kami. Ada satu kebaikan yang aku simpan. Dan sebenarnya engkau tidak akan menanggung sebarang kezaliman pada hari ini. Tuhan kata, kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Lalu dikeluarkan untuknya satu kertas kecil yang bertulis padanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kertas kecil je, ada tulis dua kalimah syahadah. Dia mengaku dia orang Islam, mengaku umat Muhammad, tapi tak buat amal apa kerana kejahilannya. Maka Tuhan berfirman kepadanya, pergilah hadir melihat timbangan amalmu. Pergi timbang amalmu, bawa surat ketiknya, kertas kecil ini. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, apakah nilainya kertas yang secebih ini berbanding dengan suratan jahat amalku yang bergulung-gulung itu? Nak buat apa Tuhanku? Surat kecil ini nak timbang dengan amal jahat saya gulung-gulung banyak, segulung sayup mata memandang. Maka Tuhan berfirman kepadanya, walau bagaimanapun engkau tidak akan dizalimi sekali-kali. Engkau tidak dizalimi. Pergi. Sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda lagi. Kemudian suratan amal yang bergulung-gulung itu diletakkan pada 10 daun neraca. Dan kertas kecilnya diletakkan pada daun neraca yang 10 lagi. Lalu suratan amal buruknya itu terangkat ringan dengan kertas kecil yang secebih itu. Berat menurun. Kerana tidak ada suatu benda pun boleh menjadi berat berbanding apa yang mengandungi nama Allah. Tak ada satu benda yang boleh banding dengan kalimah Allah. Berat la ilaha illallah lagi. Dua kalimah syahadah. Orang itu dibawa ke syurga. Ini orang yang betul-betul jahil. Memang berlaku dalam masyarakat. Ada orang tu, dia mengaku dia Islam, sembahyang tak erti apa tak erti. Tapi kalau orang ini Islam, jaga dia. Jaga. Tak boleh awak hina Islam. Awak hina Quran tak boleh. Awak hina Muhammad tak boleh. Yang banyak kita dengar. Awak hina Islam, dia tembak je. Dia tembak je. Dia hentam je. Gocoh je. Dia tak erti apa. Ini ada keyakinan dalam diri dia kepada Islam. Orang macam ni lah yang banyak dalam masyarakat, yang kita tak boleh kata apa. Allah Ta'ala beri rahmat pada mereka pada hari kiamat. Iman dia ada walaupun sedikit. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Perbincangan kita hari ini perkara yang membatalkan iman atau perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Banyak kalangan kita hanya mengetahui perkara yang membatalkan sembahyang, membatalkan puasa, membatalkan zakat, membatalkan haji. Kita tak ambil tahu perkara yang membatalkan dua kalimah syahadat, yang membatalkan iman, yang lebih berat daripada membatalkan sembahyang, membatalkan ibadat. Kerana bila dua kalimah syahadah batal, iman batal, semua ibadat ditolak, tak diterima oleh Allah Ta'ala, kosong. Segala belanja, segala sumbangan amal soleh ditolak oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak terima. Hanya mereka yang ada iman, walaupun berdosa, besar dosanya, bertaubat diterima oleh Allah Ta'ala, walaupun dosanya sepenuh langit dan bumi. Tetapi batal iman, tak diampunkan dosa, malaikat balik semula kepada iman. Batal sembahyang, batal puasa, diampunkan dosa, balik semula pada iman. Berzina, minum arak, makan riba, iman masih ada peluang untuk bertaubat. Tetapi kalau batal iman, mesti balik pada iman semula. Dia tak boleh jadi dengan sendiri betul saja. Kita telah memahami bagaimana seseorang itu dianggap menganut Islam dalam arti kata yang sebenarnya, dan tertanam dia dalam hatinya ciri-ciri iman, sifat-sifat iman, tanda-tanda iman. Ada orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang teguh sehingga dia meninggal dunia dengan mentasdikkan, dengan percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Dan ada pula orang yang berpaling tadah dengan sebab engkar dan derhakanya. Orang yang ditetapkan iman pula, ada yang dianggap sentiasa di dalam kebaikan, ada pula yang mencuai, dan ada pula yang menzalimi dirinya sendiri. Mereka yang beriman ni macam-macam. Ada mereka yang berdosa, ada mereka yang soleh yang sangat maju, ada mereka yang sangat besar dosanya, menzalimi diri sendiri. Disebut dalam Quran. Ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Macam-macam jenis manusia. Ada yang zalimun li nafsihi, yang menzalimi dirinya sendiri. Ada orang yang masuk syurga tanpa hisab. Ada orang yang masuk syurga tak payah hisab. Ini yang paling baik. Payah masuk syurga nanti ada hisab. Yang menyerah diri pada Allah Ta'ala dengan sepenuhnya, menegakkan agama Allah sehingga mati, dan macam-macam. Ada pula yang dihisapkan amalannya dengan cara yang mudah. Ada orang Tuhan hisap amal dia cara mudah, tak dimalukan tengok khalayak ramai, dibisikkan di telinga dia, betul ke membuat ni, betul buat ni. Dibisik, dia mengaku depan Tuhan. Tuhan ampunkan dosa dia. Ada orang yang didahkan tengok khalayak ramai. Dan ada pula orang yang dimasukkan ke neraka kerana dosa,
sehingga Allah SWT melepaskannya dari neraka dengan kurniaannya. Ada orang yang masuk neraka dengan sebab dosa banyak sangat. Oleh kerana iman dia masih ada, dikeluarkan semula daripada neraka. Adapun orang yang tercabut imannya, perlulah kita mengkaji kaedah-kaedah yang dikemukakan oleh ulama berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana orang yang cabut iman ni kekal selama-lama dalam neraka. Dengan sebab itu, kita perlu mengkaji dengan mendalam kajian ulama berdasarkan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah apa yang ditegakkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah di dalam kitabnya. At-Tahawi mengarang kitab Aqidah At-Tahawiyah, kitab yang terkenal. Disebut dalam kitab dia. Dan kami menamakan ahli-ahli qiblat, kami orang-orang Islam dan orang beriman, selagi mereka mengakui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan apa-apa yang disabdakan dan diberitahu. Ahli kiblat ialah orang Islam yang beriman, yang mengaku percaya pada Allah, mengaku percaya pada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan ahli kiblat dengan sebab melakukan dosa, selagi dia tidak menghalalkannya. Di mana ahli kiblat, orang yang mengaku Islam, dia buat dosa besar, tak boleh kata dia kafir selagi dia tidak menghalalkan dosa itu. Dia berzina, dia minum arak, dia makan riba, dia kata orang, dia buat macam-macam, tapi dia percaya pada Islam, dia mengaku dia Islam. Orang ni tak boleh kata dia kafir, dia tetap iman, tetap orang Islam. Kalau mati, dia mandi, jenazah dia sembahyang, tanam di kubur orang Islam, tetap Islam, ahlul qiblah, walaupun dia buat dosa besar. Kita lain dengan puak Khawarij. Puak Khawarij mengatakan bahawa orang buat dosa besar jadi kafir. Pendapat Khawarij ini salah. Khawarij berdalilkan hadis la yaznil zani wa huwa zanin. Orang berzina wa huwa mu'min. Orang berzina dia tak berzina kalau dia beriman. Menandakan orang berzina tak beriman. Orang mencuri dia tak mencuri kalau dia beriman, menandakan dia tidak beriman. Ini kata Khawarij. Pendapat Khawarij ini salah, kerana ada orang yang berzina dihukum rejam, dihukum dengan hukum hudud. Bila mati, Nabi sembahyang jenazah dia, Nabi suruh orang sembahyang jenazah dia. Nabi mengajarkan yang direjam itu diampunkan dosanya, dia bertaubat. Ini bercanggah pendapat Khawarij. Adapun maksud hadis dia tidak berzina kalau dia beriman, iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Iman dia ada, tapi iman dia tak sempurna. Dia mencuri, iman dia ada, iman dia tak sempurna. Dia tak semayang, iman dia ada, iman dia sempurna. Mazhab Hambali kata orang tinggal sembahyang jadi kafir. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang tinggal sembahyang sengaja jadi kafir dengan nyata. Hadis ni. Maka Imam Ahmad kata jadi kafir orang tinggal sembahyang. Imam Ahmad ni murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tanya Imam Ahmad, "Wahai Ahmad, betul mu kata orang tinggal sembahyang jadi kafir?" Ahmad kata, "Ya, jadi kafir." Dia nak masuk Islam macam mana? Nak masuk Islam? Imam Ahmad kata sembahyang semula. Syarat sah sembahyang Islam, dia sembahyang tak sah, nak buat apa mana? Nak buat apa mana? Dia sembahyang dia tak sah. Kalau sembahyang semula, nak buat macam mana? Gantung itu. Imam Ahmad tak boleh jawab. Soalan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, anak murid dia Imam Hambali, tak boleh jawab. Bermakna iman yang sempurna. Iman dia tak sempurna. Tak sempurna iman dia. Tak boleh kata dia kafir murtad keluar daripada Islam. Tak boleh. Ataupun kupur nikmat. Kupur nikmat, bukan kupur akidah. Dan kami tidak berkata bahawa mereka telah memberi mudarat bersama iman itu maka telah memberi mudarat oleh
bersama iman itu oleh dosa sesiapa yang melakukannya. Dan seseorang hamba itu tidak terkeluar daripada iman, malaikat yang mengingkari hukum terhadap apa yang diceburinya. Kecuali dia kata tinggal sembahyang ada apa, jadi kafir. Dia kata berzina ada apa, jadi kafir. Makan riba halal, jadi kafir. Selagi dia tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dia tetap menjadi seorang Islam. Penjelasan daripada kaedah itu ialah bahawa hukum syarak telah menjelaskan bagi iman dan Islam itu ada pintu masuk dan pintu keluarnya. Iman itu ada pintu masuk, ada pintu keluarnya. Pintu masuk mengucap, pintu keluar lawan mengucap. Sebagaimana dinyatakan dahulu, sesungguhnya ikrar, mengaku dengan lidah, dan mentasdikkan, percaya, dua kalimah syahadah itu menjadi pintu dan kuncinya. Mengucap dua kalimah syahadah adalah pintu dan kunci kepada iman. Firman Allah Ta'ala, wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'uratil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Barang siapa yang mengkufurkan taghut, menolak taghut, menolak Tuhan yang lain daripada Allah, la ilah, tak ada Tuhan yang lain daripada Allah, menolak taghut, wa yu'min billah, beriman pada Allah, illallah, malaikat Allah sahaja. Faqad istamsaka bil 'uratil wuthqa la infisama laha. Sesungguhnya dia telah berpegang dengan simpulan tali yang diikat dengan kuat, yang tidak terberai, tidak boleh rombak lagi. Itu makna dua kalimah syahadah adalah kunci. Maka orang itu dianggap bila dia keluar daripada, maka orang itu anggap keluar daripada iman dan Islam apabila lahir daripadanya perkataan, perbuatan atau i'tiqad yang membatalkan iqrar dan tasdik, percaya dari dua kalimah syahadah. Bila seorang itu membatalkan dua kalimah syahadah, menafikan dua kalimah syahadah dengan tidak ada paksaan, bukan kerana jahil, kita akan bincang kemudian, mana dia tak percaya dua kalimah syahadah, maka terburai. Dua kalimah syahadah yang memberi makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah pada rububiyah, mentarbiyah dan mengurus alam setelah menciptanya. Tauhid rububiyah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, Rabb, rububiyah, Tuhan yang menjadi, yang mengurus alam dengan peraturan-peraturannya. Tuhan bukan sahaja menjadikan alam, Tuhan jadikan peraturan pada alam, undang-undang pada alam, itu makna Rabb. Tuhan jadikan langit dan makhluk-makhluknya ada peraturan, ada undang-undang. Malaikat tak makan, tak minum, tak laki, tak puang, jaga semua, itu malaikat. Awan, washabil musakhkhari baina as-sama'i wal ard, yang diarah antara langit dan bumi, diarah oleh Allah Taala. Awan di langit ada peraturan, berapa banyak air dalam awan, di mana dia nak turun di mana, tempat mana, diarah oleh Allah Taala. Jadi salji, jadi air, cair dengan perintah Allah Taala. Ikan dalam laut lebih jelas, ada ikan kawasan air masin laut, ada ikan kawasan air tawar dalam sungai. Pergi ke laut mati, hak laut pergi ke sungai mati. Itu undang-undang Rabbil alamin. Pohon kayu ada peraturan, ada pohon hidup dalam air, hidup atas darat, hidup atas bukit, hidup di tepi patah, hidup negeri sejuk, hidup negeri panas, macam-macam pohon kayu. Ada undang-undang dia. Binatang ada undang-undang dia. Tuhan bukan sahaja menjadikan, mengadakan undang-undang, termasuk manusia. Manusia adalah makhluk dan ada undang-undang untuk manusia. Ini makna rububiyah, Tuhan yang menjadi dan mengadakan peraturan-peraturan bagi makhluknya. Allah Rabb, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada asma
pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Antaranya Allah Ta'ala yang Maha Esa ada 99 nama. Dan lebih lagi nama-nama itu. Dalam riwayat At-Tirmidzi 99. Riwayat lain tambah lagi nama-nama dia. Nama-nama Tuhan. Ada kita tahu, kita tak tahu. Kita percaya pada nama-nama Allah. Tiap-tiap satu nama tu kepunyaan Allah. Tak ada bandingan, tak ada tandingan. Allah mendengar, Allah melihat. Sifat Allah Ta'ala. Namanya serupa dengan kita. Kita dengar juga. Kita nampak juga. Tapi dengar Allah Ta'ala, dengan nampak Allah Ta'ala, lain dengan kita. Kita kalau gelap tak nampak, Allah Ta'ala gelap pun nampak juga. Kita kalau jauh tak dengar, Allah Ta'ala jauh pun dengar juga. Serupa ya je. Tak ada beza jauh dekat di sisi Allah Ta'ala. Namanya serupa. Tapi lain. Allah Ta'ala yang Maha Esa. Satu-satunya pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya, pada perbuatannya. Dan mentauhidkan pada uluhiyah. Alhamdulillah, Allah. La ilaha illallah. Uluhiyah ni ialah berhak disembah, dicintai, dipatuhi, ditumpukan kepadanya untuk berdoa. Itu makna uluhiyah. Mengesahkan Allah pada rububiyah, menjadi dan peraturan-peraturan, dan pada uluhiyah yang layak disembah, yang didoakan kepadanya, asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia saja kita percaya. Itu makna tauhid. Mentauhidkan Allah. Dan bahagian yang kedua daripada syahadah itu, beriqrar, mengaku dengan lidah dan mentasdikkan segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping mengakui segala sifat kenabian dan kerasulannya. Percaya Muhammad adalah Rasulullah, ajarannya daripada Allah. Nabi adalah benar, Nabi adalah amanah, menyampaikan ajaran. Nabi adalah bijaksana. Nabi dipelihara oleh Allah daripada dosa. Nabi contoh dan teladan berseluruh manusia. Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Tak ada lagi Nabi selepasnya. Kita percaya. Tak ada lagi selepas Muhammad. Kita kena percaya. Kalau tak percaya pada Muhammad, tak beriman. Macam orang Yahudi, orang Kristian. Percaya Nabi Isa anak Tuhan. Tak beriman. Macam orang Yahudi, percaya Nabi-Nabi Bani Israel saja. Ada Nabi-Nabi yang dia bunuh, dia tak percaya. Nabi Muhammad dia tak percaya, dia tolak. Tak beriman. Tak beriman. Mesti percaya pada Muhammad dan semua Nabi-Nabi. Kita orang Islam percaya pada semua Nabi-Nabi. Kita percaya belaka pada semua Nabi-Nabi. Percaya pada Allah. Semua Nabi-Nabi kita percaya. Bukan Nabi Muhammad saja kita percaya. Berlaku perdebatan antara Abu Bakar Al-Baqillani, seorang ulama mazhab Maliki yang terkenal. Dia ditugaskan untuk menjadi utusan raja zaman Abbasiyah, menghadap Raja Rom. Di mana Raja Rom sengaja depan setengah tangan dia buat pintu gerbang rendah. Nak suruh Al-Baqillani rokok. Sedangkan kita orang Islam tak boleh rokok melainkan pada Allah, tak boleh sujud. Nak suruh Al-Baqillani rokok. Dia buat pintu gerbang rendah depan singgasana dia. Bila siapa Al-Baqillani cerdik. Dia paling punggung kot belakang. Masuk kot punggung dulu. Masuk ke punggung dulu, bak duduk atas kursi. Atas kursi sekali raja-raja. Dah ada sedar kot belakang. Dia cerdik. Kemudian lalu padri-padri dia berhujah dengan Al-Baqillani. Mengapa kamu orang Islam boleh kahwin dengan perempuan ahli kitab? Orang Islam boleh kahwin dengan orang lelaki Islam, boleh kahwin dengan orang perempuan ahli kitab. Boleh kahwin dengan orang puang Yahudi dan Kristian. Tak jadi salah. Kerana Quran menghalalkan. Kita berasa pelik, kita tak ngaji. Tak ngaji bab tu. Tak siapa. Orang-orang Islam duduk di negeri kafir, takut berzina. Kahwin dengan orang puang Kristian, Yahudi, tak jadi salah. Makan makanan Kristian, Yahudi tak jadi salah. Kan disebut dengan nah Al-Quranul Karim. Halal makanan dia kalau dia sembelih. Makanan yang halal. Yahudi dan Kristian. Begitu juga boleh kahwin dengan perempuan-perempuan dia. Kata padri,
Kamu orang Islam ni, pelik mu boleh kahwin dengan orang puak aku. Orang lelaki aku dah boleh kahwin dengan orang puakmu. Pasal apa? Pasal ni kata aku percaya ke Nabi mu. Aku percaya Nabi Isa, percaya Nabi Musa, percaya Nabi. Mu tak percaya ke Nabi aku. Kalau mu percaya ke Nabi aku, boleh kahwin dengan orang puak aku, tak ada masalah. Mana dia masuk Islam lah. Ini hujah. Jadi percaya kepada Nabi Muhammad ni wajib, mesti. Termasuk dalam 2 kalimah syahadah. Oleh itu, sesiapa yang bercakap atau melakukan perkara-perkara yang menunjukkan keingkarannya terhadap iqrar syahadah itu, maka syahadahnya terbatal. Barang siapa yang bercakap tak percaya pada Allah, tak percaya pada Nabi Muhammad, terbatal 2 kalimah syahadah dan keluarlah dia daripada Islam. Keluar daripada Islam. Kalau dia orang Islam dah. Kalau dia kafir, padang kafir dia lah. Kalau dia orang Islam, jadi murtad, keluar daripada Islam. Dan diwajibkan kepada kerajaan Islam melaksanakan hukum murtad yang dikenakan kepadanya. Wajib kena hukuman hudud. Kerana dia masuk Islam. Hukuman hudud dikenakan. Bermula daripada bertaubat. Bermula daripada bertaubat, suruh dia bertaubat. Beri masa dia taubat. Sehinggalah dijatuhkan hukuman hudud kerana murtad. Sampai ke peringkat jatuhkan hukum bunuh kerana murtad. Ini tulang pada pemerintah. Dia bicara di mahkamah. Suruh dia balik ke Islam semula. Beri tempoh dia bertaubat. Ada ulama kata beri tempoh sehari, tempoh 3 hari. Ada ulama kata boleh beri tempoh selama-lamanya. Ada ulama kata begitu. Sepanjang masa beri tempoh dia bertaubat. Tempoh kurung dia bertaubat. Hukum dia, tahan dia bertaubat. Ataupun dia murtad dalam keadaan yang membahayakan negara, membahayakan keselamatan negara, membahayakan orang Islam. Ini boleh hukum bunuh. Boleh hukum bunuh kerana khianat pada negara. Islam adalah agama negara. Negara bahagian daripada Islam. Boleh hukum bunuh. Ini mahkamah yang ambil tindakan. Kalau dia tidak mahu taubat dan tempatnya di dalam neraka, kalau dia mati dalam keadaan begitu, kalau dia mati, tak boleh tanah dikubur orang Islam. Tak boleh. Dia urus jenazah. Kita tak sebab dia Melayu dan bayar pasal Melayu. Ke Melayu aja. Orang murtad pasal dia Melayu. Tak. Ini hukum syarak. Adapun dilakukan perkara itu kerana jahilnya, maka dia maafkan. Kalau dia buat kerana dia jahil, dia tak tahu, jauh daripada agama, jauh daripada orang Islam, dijajah oleh musuh. Macam orang Islam di zaman penjajahan komunis, orang Islam di Sepanyol, lama sangat tinggal agama, dia berasa dia Islam, tak tahu arak itu haram, tak tahu judi itu haram, tak tahu zina itu haram, tak tahu. Dia mengaku dia orang Islam. Tengah tu nak sebut Allah pun tak kerti. Di Rusia ini berlaku. Selepas jatuhnya komunis, ada sebut Allah. Tak tahu. Kerana kiblat tak tahu. Saya pernah pergi ke Albania, jajahan komunis. Pergi di hotel, tanya kerana kiblat, apa benda kiblat? Tak tahu kiblat. Kerana lama sangat dia jajah oleh komunis. Sampai begitu. Tapi dia anggap dia sebagai orang Islam. Kadang-kadang ada simpan Quran rumah, baca tak kerti. Begitu. Kerana jahil maka dimaafkan. Dan berdosa kerana tidak belajar, tak belajar berdosa. Kalau dia tak ada tempat belajar, dimaafkan oleh Allah. Ada orang dia belajar di rumah, sembunyi. Pegang agama, belajar di rumah. Ada begitu. Ada orang tak boleh sembunyi. Pernah berlaku di Sepanyol. Baru bukan lama-lama sangat. Orang kita melancur di Sepanyol. Sepanyol ni Islam pernah memerintah. Lalu dia melancur di Sepanyol, dia tanya polis. Polis trafik yang jaga lalu lintas ni. Kat mana kat masjid? Polis tu kata nanti dulu, nanti sekejap, nanti saya suruh jalankan tugas. Saya nak tunjuk di mana masjid. Kemudian sudah tugas, dia pun ajak naik kereta polis ni. Ajak balik rumah dia, bukan ke masjid. Ajak balik rumah dia, dia cakap bawah, buka pintu ada dalam tanah, pak dia semayang. Sini semayang tu.
Saya orang Islam juga. Saya simpan agama dari datuk nenek saya. Ini. Ada orang yang Islam ni begitu, kita tak tahu. Sebab itu jangan mudah-mudah kita nak ukur orang ni dia kafir, dia keluar daripada Islam. Orang asli yang masuk Islam. Orang asal. Orang asli kita pun asli juga. Bukan dia. Orang asal duduk dalam hutan. Orang asal duduk dalam hutan. Masuk Islam. Tak belajar hukum agama. Labi makan. Kera makan. Kita kata dia, kera ni jangan makan, kera tu haram. Dia kata haram macam mana? Cik makan ayam, ayam makan tahi. Saya makan kera makan buah. Nak jawab mana? Tak mana jawab kita. Pandak dia. Cerdik. Dia guna akal dia tak mengaji. Jadi orang yang macam ni dimaaf oleh Allah Ta'ala. Tuhan maaf dia. Tanggungjawab kita kena ajar dia. Di sana terdapat mereka yang jahil itu masih ada kemanisan iman di dalam dirinya. Ada kemanisan iman dalam diri dia. Kerana sabda Rasulullah SAW, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah illa la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'muda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi nar. Sahihul Bukhari. 3 perkara. Sesiapa yang ada pada dirinya menunjukkan bahawa dia masih kemanisan iman. Masih ada kemanisan iman dalam dirinya. Masih ada kemanisan iman. Allah dan Rasulnya lebih kasih kepadanya daripada yang lain. Kasih kepada Allah dan Rasul. Dia kasih kepada seseorang kerana Allah. Kasih kepada orang Islam kerana Allah. Dia sangat benci kepada kufur. Laksana bencinya kalau dicampur ke dalam api neraka. Benci kepada kufur. Dia tak benci pada kufur. Tak tahu dia buat tu kufur. Dia tak isi. Ini ada dalam dunia. Yang kita berasa orang banyak kita belaka. Ada dalam dunia. Di negeri Arab. Mesir. Di Algeria. Di Indonesia. Tempat kita mungkin ada. Tapi negeri yang orang Islamnya, semangat dia tinggi, sembahyang dok, puasa dok. Bila ada awak hina Nabi Muhammad, pergi tembok. Dia pergi tembok. Pergi tembok, dia samsing. Dia tembok. Tembok awak hina Nabi Muhammad. Awak hina Tuhan, dia tembok. Pergi tembok. Dia tak tahu hukum, tak kerti. Sayang pada agama. Sayang pada Allah dan Rasul. Tapi sembahyang dok. Minum arak, serba maksiat dia buat. Iman ada dalam diri dia. Ada orang macam ni. Bila dengar orang Islam dizalimi di Palestin, orang Islam dizalimi di Kashmir, bangkit dia. Jangan buat ke orang Islam. Dia pertahan orang Islam. Padahal dia tak beramal dengan hukum Islam. Jahat. Dia nak cerita jahat dia tu. Tapi kalau buat zalim orang Islam, dia tolong orang Islam. Berpihak pada orang Islam. Sanggup mati. Ada orang yang macam ni. Ada kemanisan iman dalam dirinya. Kata, mu ni kafir. Marah dia. Melenting. Marah. Aku Islam. Padahal dia buat benda yang mencanggah dengan Islam. Ini orang yang ada, masih ada dalam diri dia kemanisan iman dalam diri dia. Dia tak tahu color, dia tak erti. Ada orang tu dia belajar bab semayang, bab puasa, bab haji, bab umrah setiap kali. Khuduk tak erti. Hak politik dia tak erti. Hak dunia tak erti. Dia erti semayang je. Dia erti baca Quran. Baca Quran bukan main tajwid. Oh tajwid betul baca Quran mana tak erti. Lawang pula hukum Quran. Hukum Quran dia lawang. Sebab alih dia tak tahu makna. Tak erti. Tapi dia baca saja. Ada orang macam ni. Jadi punuh juga. Orang punuh macam ni. Bukan dok rosak, punuh. Tapi jangan kita gopoh. Mereka yang macam ni kena perbetulkan dia. Perbetulkan dia, perbetulkan fikiran dia, perbetulkan kepahaman dia. Ini berlaku. Terutamanya di akhir-akhir zaman ini. Baca Quran. Ada orang hafal Quran, orang tali hafal Quran, tapi tak masuk Islam. Ada juga.
Sekarang ni banyak orang ngapa Quran, ngapa, hukum Quran tak ikut. Di sana ada orang yang ngapa Quran, tak masalah Islam, ada juga. Hafal Quran, kena nak belajar bahasa Arab. Kerana Quran ni bahasa Arab dia tinggi. Dia nak belajar bahasa, dia hafal Quran. Tapi dia tak masuk Islam. Ada macam tu. Boleh dia macam tu. Tak dapat hidayah. Di sinilah perlunya tiap-tiap rakaat ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Tuhan tunjuk kita ke jalan yang betul, takut jadi menjatuh. Jadi baca Quran tak dapat hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Adapun bila seorang mukmin melakukan dosa, tidaklah batal imannya sekalipun dia belum bertaubat. Wallahu a'lam.